Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Okay, kita akan sambung bab 2 sebatian karbon iaitu 2.2 siri homolog. Untuk standard pembelajaran, okay, diharapkan pelajar dapat yang pertama sekali menerangkan siri homolog. Okay, apa itu siri homolog? Yang kedua, membina formula molekul dan formula struktur dan menamakan ahli siri homolog. Dan yang ketiga, menghuraikan sifat fizik untuk sebatian dalam sesuatu siri homolog. Untuk yang pertama sekali pelajar, okay, apakah siri homolog? Okay, apa maksud siri homolog? Okay, siri homolog ini adalah satu siri pengelasan sebatian organik yang mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Dan antara contoh siri homolog yang pelajar akan belajar adalah yang pertama sekali adalah alkana. Yang kedua alkena. Kita ada lagi yang ketiga alkuna. Alkuna tidak dimasukkan di sini. Yang ketiga alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Itu antara contoh siri-siri homolog. Untuk siri homolog, kita ada ciri-ciri tertentu untuk setiap siri homolog. Jadi yang pertama sekali mari kita lihat ciri yang pertama, siri homolog ini biasanya contohnya katalah kita ambil siri homolog untuk alkana. Setiap satu ni adalah siri homolog. Jadi alkana ini dalam family alkana ni, kumpulan alkana ni dia ada formula ARM yang sama. Nanti cikgu akan terangkan apakah formula ARM untuk alkana, alkena, alkuna dan seterusnya. Kumpulan berfungsi yang sama. Apa itu kumpulan berfungsi? Kita rujuk kepada buku teks. Ada bahagian info. Kumpulan berfungsi bermaksud adanya kumpulan atom yang terikat kepada sebatian molekul organik. Satu bahagian kumpulan atom yang terikat pada sebatian molekul organik. Jadi kumpulan berfungsi ini adalah penting untuk kita tentukan sifat kimia bagi satu siri homolog. Dan pada kumpulan berfungsi juga berlakunya tindak balas kimia. Jadi ciri yang ketiga, siri homolog ini mempunyai sifat kimia yang sama. Seterusnya, ahli yang berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon dan dua atom hidrogen. Dua atom hidrogen. Maknanya di sini, katalah kumpulan alkana, kita ada ahli yang berturutan. Contohnya ahli pertama alkana, ada satu karbon. Kemudian ahli kedua ada dua karbon contohnya. Jadi kat sini berbeza sebanyak satu karbon dan dua hidrogen. Berbeza sebanyak ni lah. Nanti untuk ahli ketiga, tambah lagi karbon dengan hidrogen. Cikgu akan terangkan nanti. Jadi kat sini berbeza sebanyak CH2. Satu karbon, dua hidrogen. Seterusnya untuk ciri-ciri homolog yang kelima. Sifat fizik adalah berubah-ubah. Dia akan berubah apabila daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Maknanya contohnya daripada ahli pertama ada satu karbon. Ahli kedua ada dua karbon. Jadi sifat fizik akan berubah. Dia akan berubah beransur-ansur apabila bilangan atom karbon bertambah contohnya. Seterusnya pelajar. Ini adalah siri homolog yang pelajar akan belajar. Dan ini merupakan secara ringkasnya dalam bentuk jadual. Untuk setiap satu siri homolog, kita ada yang pertama alkana. Setiap siri homolog disertakan formula ARM. Apakah kumpulan berfungsi untuk setiap siri homolog? Nama kumpulan berfungsi yang terlibat. Dan dia adalah kategori jenis sebatian organik macam mana. Ini kita dah belajar sebelum ni. Sebatian organik dalam 2.1. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama untuk alkana. Alkana. Ini adalah
formula dia, pelajar kena hafal. Iaitu CnH2n. Okey, ini adalah formula untuk alkana di mana N-nya bermula dengan 1 pelajar. Okey, maknanya pelajar kena gantikan nilai N. Okey, maknanya kumpulan siri homolog alkana, ahli pertamanya nilai N adalah 1. Nanti kena masukkan nilai N ke dalam formula ini. Jadi contohnya kalau ahli pertama bermula dengan N1, jadi dia akan dapat C1, 1 tak perlu ditulis. Okey, H2N, 2N maknanya 2 darab 1 adalah 2. Okey, tambah 2. Okey, berapa? 2 tambah 2 adalah 4. Jadi ahli yang pertama adalah CH4. Contohnya untuk alkana. Ini formula molekul. Okey, manakala nanti cikgu akan terangkan nanti formula molekul dan juga formula struktur. Jadi ini sebagai pengenalan. Jadi pelajar perlulah hafal formula untuk setiap ahli siri homolog. Setiap siri homolog ini adanya formula Okey, dan kumpulan berfungsi yang terlibat adalah antara karbon-karbon, iaitu ikatan tunggal antara karbon-karbon. Ini adalah untuk alkana. Ingat alkana, ikatan tunggal. Okey, single bond. Single bond antara karbon dengan karbon. Dan nama kumpulan berfungsi di sini adalah merujuk kepada ikatan tunggal antara atom karbon. Dan jenis sebatan organik adalah hidrokarbon tepu. Okey, kita dah belajar sebelum ni pelajar. Okey, untuk alkana, alkena, alkuna. Okey, dia adalah hidrokarbon dan kita pecahkan kepada 2. Satu tepu, dua lagi adalah tidak tepu. Jadi seterusnya untuk alkena, formula dia adalah CnH2n. Okey, untuk alkena, N dia bermula dengan 2. Kenapa tidak bermula dengan 1? Kerana alkena ada ikatan ganda 2 antara karbon-karbon. Jadi untuk ganda 2 ini mestilah sekurang-kurangnya kena ada 2 karbon. Jadi ahli pertamanya bermula dengan N2. Maknanya C2 H2 darab 2 adalah 4. C2H4. Jadi di sini pelajar perlu lengkapkanlah hidrogen di tepinya. Jadi kumpulan berfungsi adalah ikatan ganda 2. Okey. Dan sebelum tu pelajar tahu bahawa untuk karbon, nanti cikgu akan terangkan susunan elektron supaya pelajar lebih jelas. Okay, kita tengok yang ketiga, alkuna. Okay, alkuna formula dia adalah CnH2n tolak 2, di mana N-nya juga bermula dengan 2. Okay, kenapa bermula dengan 2? Kerana alkuna adalah kumpulan berfungsinya ada triple bond. Triple bond, ikatan tunggal. Ikatan ganda 3 So ikatan ganda 3 maknanya ada macam ni. Okey. Jadi di sini sekurang-kurangnya mesti ada 2 karbon lah supaya ikatan ganda 3 ni antara atom karbon dengan atom karbon yang lain. Jadi dia bermula dengan N adalah 2, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okey, ini adalah kumpulan berfungsi yang terlibat. Okey, dan nama ikatan kumpulan fungsi adalah ikatan ganda 3 antara karbon. Dan dia adalah kategori jenis sebatian organik hidrokarbon tak tepu. Okey, seterusnya pelajar kita lihat untuk alkohol. Formula dia adalah CnH2n tambah 1 OH. Okey, N bermula dengan 1. Di mana kumpulan berfungsi dia adalah OH ini, iaitu hidroksil. Dan untuk alkohol, asid karboksilik dan ester dia adalah bukan hidrokarbon. Belajar dah belajar sebelum ni. Okey, untuk asid karboksilik pula, adalah formula dia CnH2n tambah 1 COOH. Okey, COOH di sini. Jadi N dia bermula dengan sifar atau kosong. Nanti cikgu akan tunjukkan lebih detail bila kita masuk asid karboksilik. Jadi kumpulan berfungsi yang terlibat ini dinamakan sebagai karboksil pelajar. Okey, dan akhir sekali untuk ester, formula dia adalah CmH2m tambah 1 COO, Cn, tadi M ini N,
H2N tambah 1. Di mana M dengan N ada di sini. Jadi yang depan ni adalah M bermula dengan sifar 012. Okey. Dan juga untuk N bermula dengan 1, 2, 3. Dan sebenarnya ester ni adalah hasil daripada alkohol yang dicampurkan dengan asid karboksilik. Okey, dapatlah ester. Nanti aku akan terangkan. Dan dia punya kumpulan berfungsi adalah COO, iaitu karboksilat nama dia. Dia adalah kategori bukan hidrokarbon. Jadi di sini cikgu dah terangkan tadi apakah itu kumpulan berfungsi tadi. Ni sekali lagi kumpulan berfungsi itu apa, dan setiap satu siri homolog tu terdiri daripada ahli, dia akan mengikut bilangan atom karbon iaitu N. Okey, seterusnya pelajar. Okey, untuk siri homolog ini kita akan belajar apakah itu formula molekul, formula struktur dan bagaimanakah penamaan ahli-ahli siri homolog yang akan pelajar belajar. Okey, jadi yang pertama sekali kita lihat apakah formula molekul. Okey, formula molekul adalah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom bagi unsur dalam suatu molekul. Okey, manakala untuk formula molekul, adalah formula kimia. Formula struktur formula struktur adalah formula kimia yang menunjukkan susunan atom. Bagaimana atom itu disusun. Dan apakah ikatan kimia, nak tunjukkan bagaimana susunan ikatan kimia antara atom dalam suatu molekul sebatian. Jadi mari kita lihat yang pertama sekali untuk contohnya kita ada formula molekul untuk metana. Katalah kita ada metana. Ini adalah formula molekul untuk metana. Metana ni adalah ahli pertama untuk alkana. Jadi contohnya di sini kita boleh tuliskan C berapa, H berapa berdasarkan formula ARM yang telah diterangkan tadi. Jadi bagaimana dapat CH4 untuk formula molekul bagi metana? Dia berasal daripada bagaimana metana susunan elektronnya. Jadi kat sini pelajar kita tahu bahawa untuk karbon, susunan elektron untuk karbon adalah 2, 4. Untuk hidrogen adalah 1. Jadi bila kita lukiskan susunan elektron, kita ada karbon, petala pertama adalah 2, petala kedua ada 4 elektron. Jadi 4 elektron ini setiap satu berkongsi 1 elektron dengan satu lagi elektron daripada hidrogen. Jadi sepasang elektron dikongsikan di sini pelajar. Jadi kita sambungkan, kita akan dapat satu ikatan tunggal. Jadi untuk lukiskan formula struktur, sebenarnya karbon ini ada 4 elektron di petala terluar. Jadi dia akan berkongsi untuk mendapat susunan elektron yang stabil dengan 4 hidrogen. Satu hidrogen menyumbang 1 elektron. Jadi dia berkongsi kat sini satu ikatan tunggal ini mewakili sepasang elektron yang dikongsi. Sepasang itu bermaksud satu daripada hidrogen, satu lagi daripada karbon. Ni hidrogen, yang ni karbon. Jadi berkongsi sepasang. Sepasang ini mewakili ikatan kovalen tunggal. Jadi bila kita lukiskan formula struktur, kita lukiskan sebagai karbon, mesti ada 4 tangan. Pelajar kena ingat macam tu. 4 tangan ini mewakili dia berkongsi sepasang elektron dengan hidrogen. So pelajar akan dapat susunan seperti ini untuk formula struktur metana. Jadi untuk molekul, tuliskan sahaja berapakah bilangan karbon, berapakah bilangan hidrogen. Biasanya 1 kita tak tulis pelajar. Terus buat CH4 macam tu. Seterusnya, untuk penamaan sebatian berdasarkan IUPAC, kita akan menamakan mengikut nama di hadapan, iaitu nama induknya, manakala nama akhirannya mewakili siri homolog. Nama induk ni adalah sama berdasarkan bilangan atom karbon tadi belajar, iaitu N berapa pada rantai yang paling panjang.
Jadi nama induk ni setiap ahli siri homolog bermula dengan kalau bilangan karbon adalah 1, kita kata met. Kedua, add. Prop yang ketiga, boot yang keempat. Jika pelajar ingat, selepas itu yang kelima ni adalah mengikut penamaan poligon. Seperti contohnya pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, nonagon dan juga dekagon. Jadi kat sini, bermula daripada 5, pelajar kena ingatlah penamaannya bermula dengan pen, hex, hep untuk 7, oct, non dan juga dec. Kat depan penamaan untuk nama induknya. Jadi pelajar kena hafal penamaan ini. Okey, so macam mana nak hafal? Mungkin pelajar boleh hafal di depan sekali. Start daripada Mac. Mac, prop, dan juga boot. Ataupun nak senang pelajar hafal lah, MEPB. Terpulang pada cara hafal masing-masing. Dan selepas yang kelima adalah mengikut penamaan poligon sahaja. Dia start dengan starting depan lah. Kita ambil yang depan sahaja. Kemudian bahagian belakang kita masukkan nama akhiran dia mengikut siri homolog. Jika alkana, dia akan berakhir dengan ana. Alkena, ena, i. Yang ni a. Alkuna, una, u. Alkohol, ul. Asid karboksilik berakhir dengan oik, OIK. Dan untuk ester adalah OAT, oat. Jadi contohnya pelajar, untuk alkana, jika ahli yang pertamanya, nama dia akan jadi met untuk nama induk, jika karbon adalah 1. Dan nama akhirnya, jika dia alkana, pelajar letaklah ana, dia akan jadi metana. Contoh, jika alkena untuk karbon, karbon bermula dengan N2, karbon kedua, dia akan jadi add dan combine dengan ena. Begitu juga dengan seterusnya lah. Contohnya penamaan lain, katalah saya ambil untuk alkohol, mungkin boleh ambil etanol. Etanol. Contohnya etanol. Untuk asid karboksilik berakhir dengan oik dan juga ester lah, OAT. Itu begitulah dia punya penamaan ini dan dia berdasarkan penamaan yang ditetapkan oleh IUPAC. Ini kita lihat contoh yang pertama. Cuba tuliskan formula molekul dan nama bagi alkana dengan 3 atom karbon. Jika dia punya atom karbon ada 3, jadi formula molekul adalah berdasarkan formula ARM. Formula ARM dia adalah CnH2n tambah 2. Jadi yang ini untuk alkana. Jadi di sini kita gantikan sahaja 3 ni ke dalam N. Gantikan. So dia akan dapat C3H2 darab 3 tambah 2. So 2 darab 3, 6 tambah 2 adalah 8. So pelajar akan dapat formula molekul adalah C3H8. Jadi bila C3 tadi, penamaan induk adalah prop. Dan belakang sebab dia alkana, dia akan jadi propana. Sambungkan di belakang. Jadi nama untuk alkana dengan 3 atom karbon adalah propana. Contoh kedua, kalau alkena pula dia nak dengan bilangan atom karbon ada 5. Jadi pelajar hanya gantikan sahaja N ni dengan 5. Gantikan. So, pelajar akan dapat formula molekulnya adalah C5H10. C5 apa? Nama induk dia adalah pen. So, kat sini akhiran dia sebab dia alkena mesti ena. Jadi, pentena. Nama dia adalah pentena. Itu adalah untuk penamaan mengikut IUPAC. Seterusnya pelajar, kita akan masuk alkana. Alkana ni apa? Alkana tadi adalah hidrokarbon tepu. Dia ada ikatan tunggal antara atom-atom. Kumpulan berfungsinya ada C dengan C, single bond. Formula ARM tadi cikgu dah terangkan. Jadi di sini formula strukturnya adalah CH4. Ini contoh model atom untuk alkana, model molekul untuk alkana. Jadi formula molekul berdasarkan tadi formula ARM pelajar gantikan N dengan 1, namanya adalah metana.
Jadi apa kegunaan metana ni? Okay, metana ni kita gunakan biasanya ini adalah lapisan nipis berlilin pada kulit buah-buahan. Inilah salah satu contoh adalah alkana. Manakala gas butana, okay, C4H10, okay, kita gunakan untuk memasak. Okay, ini adalah contoh-contoh kegunaan alkana. Okay, seterusnya, okay, cuba pelajar buat aktiviti 2C. Okay, jawab soalan nombor 2. A, B dan juga C. Di mana telah diberikan di sini jadual 2.6. Okay, cuba pelajar lengkapkan 10 ahli pertama untuk alkana. Okay, tuliskan bilangan karbon 1 hingga 10. Apa nama dia? Apa formula molekul dia berdasarkan formula AMP? Dan lukiskan formula struktur. Jadi di sini cikgu sediakan jadual. Pelajar cuba lengkapkan untuk 10 ahli pertama alkana. Okay, untuk alkena pula, okay, tadi cikgu dah terangkan ialah hidrogen tak tepu. Ia ada ikatan kovalen ganda 2 antara atom dengan atom karbon yang lain. Dan kumpulan berfungsinya adalah C double bond C. Dan formula AMP dia CnH2n. Okay, N bermula dengan 2. Okay, jadi kat sini sebenarnya untuk alkena, okay, kita ada contohnya, okay, yang kat sini, okay, nama induk tadi ni kita peroleh daripada karbon rantai yang paling panjang. Di sini kita ada CC, okay, double bond CC. Okay, ini adalah ahli yang pertama untuk alkena. Okay, dan dia ada 2 karbon. Okay, bila 2 karbon start dengan add kan, ingat lagi tak pelajar? And then letak dengan ena kat belakang. So namanya adalah ethena. Formulanya adalah C2H4. Jadi kegunaan ethena ini sebenarnya ethena ni terhasil juga daripada buah-buahan seperti pisang. Kenapa kat kedai biasanya pisang digantung bukannya diletak di bawah ya? Kerana buah-buahan seperti pisang menghasilkan gas etana yang menyebabkan buah itu akan masak. Jadi tujuan untuk kita gantung pisang adalah untuk mengelakkan buah pisang itu daripada cepat masak. Okay, kita gantung secara berasingan jauh-jauh. Jadi buah pisang akan lambat masak lah, tidak akan mudah rosak. Itu adalah contoh gas etena lah. Okey, jadi untuk aktiviti 2D, sama seperti tadi, alkana tadi buat 10 ahli pertama alkana. Yang ini pula pelajar cuba lengkapkan jadual ini untuk 9 ahli pertama alkena. Okey, cikgu sediakan jadual. Okey, pelajar cuba lengkapkan bermula dengan bilangan atom karbon 2 hingga 10. Dan namakan formula molekul berdasarkan formula AMP dan lukiskan formula struktur. Okey, seterusnya pelajar. Okey, mari kita lihat untuk alkuna. Okey, dia adalah hidrokarbon tak tepu kerana adanya ikatan kovalen ganda 3 antara atom karbon. Kumpulan berfungsi tadi ada ikatan ganda 3 antara karbon dengan karbon. Jadi formula AMP dia adalah CnH2n tolak 2 di mana N bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi untuk alkuna, okay, katalah di sini ada contoh. Okay, kita ada 2 bermula dengan N2. Contoh ada C ada 2. Ingat lagi tak penamaan tadi? Bila N adalah 2, okay, dia punya nama induk dia adalah add. Kita tambahkan belakang dengan una. Jadi namanya adalah etuna. Ini adalah model molekul untuk etuna. Dan untuk formula molekul, pelajar hanya gantikan nilai N ke dalam formula AMP. Okay, dapatlah C2H2. Jadi di sini, okay, nama induk tadi kita dapat daripada bilangan karbon tadi. Bilangan karbon yang paling panjang lah. Rantai sini ada 2 karbon. Jadi namanya adalah add. Dan akhiran dia una, so nama dia adalah etuna. Jadi gas etuna ni kita gunakan dalam pemotongan logam. Kegunaan untuk gas etuna adalah kita gunakan untuk pemotongan logam. Jadi pelajar,
Okay, cuba pelajar jawab aktiviti 2E, cuba buat dengan melengkapkan jadual 2.8. Okay, lengkapkan 6 ahli pertama untuk Al-Kuna bermula dengan bilangan karbon 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, di sini cikgu sediakan jadual. Okay, pelajar cuba lengkapkan untuk Al-Kuna 6 ahli pertama sahaja. Okay, cuba jawab, namakan. Okay, tuliskan formula molekul berdasarkan formula dan lukiskan formula struktur. Okay, untuk semua sekali, pelajar perlu buat dalam bentuk rantai karbon panjang lah. Okay, dalam bentuk straight chain. Okay, seterusnya untuk alkohol. Okay, alkohol adalah bukan hidrokarbon. Okay, jadi untuk alkohol ini, dia dalam tu adanya karbon, hidrokarbon dan oksigen. Kumpulan berfungsinya adalah hidroksil, OH. Jadi formula untuk alkohol adalah CnH2n tambah 1 OH. Jadi N-nya start dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini pelajar jangan confuse. Untuk kumpulan berfungsi adalah hidroksil tadi, di mana OH ini tidak sama dengan ion hidroksida. Okay, di mana ion hidroksida adalah OH negatif, dia punya ion tu dalam alkali. Tetapi untuk alkohol sebenarnya tiada ion hidroksida, tetapi adanya kumpulan hidroksil. Jangan tertukar. Okay, kita lihat. Okay, ini adalah formula struktur. Contohnya dengan C3H7OH. Ini untuk yang karbon. Okay, bilangan karbon dia. Jadi N ni kita gantikan. Okay, namanya adalah prop. Kita belakang tambah dengan ol. Jadi propanol. Okay, ini adalah formula struktur untuk propanol. C3H7OH. Jadi apa contoh barang yang dihasilkan oleh alkohol? So kita ada yang pertama, antiseptik. Antiseptik. Okay, ataupun kita kata sanitizer lah. Sanitizer yang digunakan mengandungi alkohol. Begitu juga dalam bahan api, okay, pewangi, perfume dan juga pelarut yang digunakan. Jadi ini adalah contoh-contoh yang dihasilkan daripada alkohol. Okay, untuk alkohol, bagaimana kita nak menamakan alkohol rantai lurus mengikut IUPAC? Jadi kita ada caranya pelajar. Yang pertama sekali, tentukan bilangan atom karbon dalam rantai karbon terpanjang. Dengan syarat rantai karbon terpanjang tu ada kumpulan hidroksil. Mesti ada kumpulan hidroksil dalam rantai yang terpanjang. Kita nak tahu nama alkana yang ada bilangan atom karbon yang sama dengan alkohol untuk penamaan alkohol. Jadi kat sini kita lihat. Gantikan nanti akhiran A ni dengan ol. Contoh kita ada rantai panjang, cari bilangan karbon dulu belajar. Ni kat tengah-tengah ni karbon, kita bulatkan. Okey, adanya hidroksil di sini. Kumpulan berfungsi hidroksil di situ yang menunjukkan dia adalah alkohol. Jadi untuk penamaan, yang pertama sekali kita kena kira kedudukan karbon. Dari kanan dan juga dari kiri. Okay, kena start daripada kanan dan juga dari kiri. Kenapa kita nak lihat bilangan karbon yang mengandungi kumpulan hidroksil di mana kedudukannya paling rendah. So, daripada kiri, ni 1, 2, 3, 4. Daripada kanan, 1, 2, 3, 4. Jadi, kat manakah kedudukan hidroksil? Di sini kan, pada karbon ini. Jadi pada karbon ini, yang manakah yang paling rendah kedudukannya? Paling pendek lah maksudnya. 3 atau 2? 3 atau 2. Jadi kat sini kita ambil yang 2 lah di bawah. Ambil nombor di mana kumpulan hidroksil ni berada pada karbon yang paling rendah. Yang paling pendek lah. Iaitu pada karbon yang kedua. Bukannya karbon yang ketiga. Pengiraannya berdasarkan kedudukan hidroksil ni pada karbon yang paling rendah.
Jadi di sini pelajar, bila kita letak kedudukan hidroksil ni, kita kira daripada kanan lah maknanya, daripada kanan 1, 2, daripada sini ke sini. Jadi nama untuk rantai ini, okey, mula-mula sekali tadi, ambil rantai karbon yang paling panjang. So ada berapa? Ada 4 karbon. Bila 4 adalah butan, buta, asal butana, belakang hanya tukarkan ganti dengan ol. So dia akan jadi butanol. Okey. Butanol. Jadi kedudukan hidroksil tadi adalah pada karbon yang kedua. Okey. Bila kedudukan hidroksil pada karbon yang kedua, okey, nama dia mengikut IUPAC. Okey, bila hidroksil ni berada pada karbon nombor 2, yang paling tadi 2 bukan 3. Jadi penamaan dia ni kita akan tuliskan. Tadi kita ada butan. Okey, letakkan sempang dash. Okey, 2. Kenapa 2? Sebab hidroksil pada karbon nombor 2. Dan belakangnya letak ol. So pelajar akan dapat nama IUPAC-nya adalah butan 2 ol. Okey, katalah dia berada, hidroksil itu berada pada karbon yang pertama. Pada karbon yang pertama. Jadi pada karbon yang pertama dia akan jadi butan 1 ol. Dan seterusnya lah penamaannya macam tu. Okey, jadi di sini, kenapa? Apakah sebab agak-agaknya pelajar? Formula struktur A dilukis dengan betul. Ini contoh diberikan dalam buku teks. Formula struktur B adalah salah. Perasan tak untuk kedudukan hidroksil ini? Ikatan antara karbon dengan oksigen, bukannya karbon dengan hidrogen. Kenapa yang B salah, A betul? Jadi untuk yang pertama, formula struktur A, yang ini adalah betul. Kenapa? Sebab C ikatan dengan oksigen. Jadi ikatan kovalen oksigen ada 2. Manakala untuk hidrogen ada 1. That's mean di sini untuk A, C akan terikat dengan oksigen. Manakala oksigen akan terikat dengan hidrogen. Jadi ini membuktikan bahawa ikatan kovalen yang betul, oksigen kita tahu bahawa ada 2 ikatan kovalen. 1, 2. Manakala hidrogen ada 1 sahaja ikatan kovalen. Dan untuk B kenapa salah? Jika C dia akan terikat dengan hidrogen, cikgu lukiskan untuk B. CHO. Dia akan jadi hidrogen ni 2. 2. Ikatan hidrogen dia tiba-tiba ada 2. Sedangkan hidrogen ni ada 1 dia ikatan kovalen. Manakala oksigen ada 2. Tapi terbalik di sini. Oksigen 1, hidrogen ada 2. So untuk B adalah salah. Seterusnya untuk asid karboksilik. Asid karboksilik ni adalah bukan hidrokarbon. Dalamnya ada karbon, hidrogen dan oksigen. Kumpulan berfungsinya adalah COOH. Dan formula am dia adalah CnH2n tambah 1 COOH. N bermula dengan sifar 1, 2, 3. Jadi kat sini pelajar. Contohnya kita lihat. Ini adalah asid metanoik. Asid metanoik. Kenapa metanoik? Sebab di sini N dia, C dia adalah bermula dengan kosong. Kenapa kosong? Jika pelajar lihat kepada formula dia, di depan ini kita gantikan C dengan sifar. Dia akan jadi, C dah tak ada lah. C sifar maknanya C dah tak ada. Tinggallah H. Durat kosong adalah sifar, kosong. Tambah 1, 1. Dia akan jadi H. COOH. Kenapa untuk asid karboksilik dia bermula dengan sifar? Kerana dalam formula am untuk asid karboksilik dah ada kumpulan berfungsi COOH. Di mana dah ada karbon di sini. Ada 1 karbon pelajar. Sebenarnya ada 1 karbon dalam tu. Jadi untuk ini dikira start dengan namanya adalah met. Met untuk 1 kan. So asid metanoik namanya. Tetapi formula strukturnya kita gantikan N dengan kosong.
Jadi kat sini sebenarnya dah ada satu karbon. Dia tak dikira N, tak ada N di sini kan. Jadi dia akan dapat NCOOH. Jadi nak lukiskan COOH tu, pelajar bermula dengan C double bond and then satu lagi dan tepinya satu lagi. Jadi kat sini adalah COO and then H. Kumpulan berfungsi ada di sini pelajar. And then yang belakang ni adalah yang CN H2N tambah 1. CN H2N tambah 1. Berapalah tengok kepada berapakah nilai N. Jadi ini adalah model molekul untuk metanoik, asid metanoik. Dan formula molekul dia adalah HCOOH. Sebab C tadi kita dah gantikan dengan kosong atau sifar. So dah tak ada C. Okey. Jadi sebenarnya untuk aplikasi dalam kehidupan seharian, kita tahu bahawa gigitan semut, sebenarnya semut ini mengandungi asid metanoik, ataupun asid formik. Cuka pula mengandungi asid etanoik yang dikenali sebagai asid asetik. Dan asid etanoik dan asid metanoik ni adalah ahli tadilah dalam asid karboksilik yang cikgu terangkan. Okey, untuk penamaan asid karboksilik mengikut IUPAC, yang ini pelajar kena tentukan bilangan atom karbon. Tadi dah daripada keseluruhan formula tadi pelajar kena tentukan berapakah bilangan karbon. Tadi ada satu je karbon kan, contohnya asid metanoik tadi. Kita ada HCOOH, jadi ada satu karbon. Jadi kat sini namanya adalah asid metanoik. Jadi untuk contoh diberikan formula molekul CH3COOH, pelajar kena lihat berapakah bilangan atom karbon. Ada 1, 2. So ada 2. So bila 2, ingat lagi tak? Yang pertama met, yang kedua adalah add. Atau nak senang pelajar boleh terus tulis etan, metan, macam tu. Belakang cuma tukarkan sahaja. Prop. So sebenarnya kat sini adalah metan, etan, propan. Jadi metan tadi, metana contohnya, kita tahu alkana yang sepadan adalah etana. Jadi tukarkan pelajar. Etana tadi ni, na kat belakang. Tukarkan A ni kepada OIK. Dia akan jadi asid etanoik. Kita bandingkan dengan alkana yang sepadan supaya senang untuk menamakannya pelajar. Jadi untuk add tadi sebenarnya alkana adalah etana. Jadi belakang ni pelajar gantikan A dengan OIK. Dia akan jadi asid etanoik namanya. Begitu juga kalau yang ni, untuk formula molekul yang ini ada satu karbon. Nama yang sepadan alkana adalah metana. Jadi belakangnya A ni pelajar gantikan dengan OIK. Dia akan dapat asid metanoik. Jadi pelajar, cuba pelajar jawab aktiviti 2F. Jawab soalan 1, 2 dan juga 3. Dan untuk soalan nombor 1, pelajar cuba lukiskan, tuliskan lengkapkan jadual ini untuk alkohol dan asid karboksilik. Ada 2 jadual pelajar kena buat, di mana untuk kedua-dua cuba buat untuk 6 ahli pertama alkohol dan jadual kedua adalah 6 ahli pertama asid karboksilik, sama seperti alkana, alkena dan alkuna tadi. Dan nombor 2 cuba jawab. Nombor 3 pun pelajar cuba jawab. Ini adalah helaian untuk jawapan. 6 ahli pertama alkohol. Cuba lengkapkan. Dan ini pula adalah 6 ahli pertama untuk asid karboksilik, di mana dia start dengan N kosong. Untuk seterusnya pelajar. Bagaimanakah kita nak lihat sifat fizik? Untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Kita tahu bahawa ahli siri homolog alkena, alkana, alkuna terdiri daripada molekul yang neutral. Yang pertama sekali mari kita lihat untuk alkana, alkena dan juga alkuna. Itu yang pertama sekali ada 4 sifat fizik untuk alkana, alkena dan juga alkuna. Yang pertama, untuk keterlarutan. Kita tahu bahawa untuk keterlarutan, ketiga-tiga alkana, alkena dan alkuna ni adalah sebatian kovalen.
Jadi keterlarutan dia larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Ini adalah dah belajar semasa tingkatan 4 sebatian kovalen. Okey, sebab dia, apa huraian untuk dia adalah tidak larut dalam air? Kerana ni sebab dia adalah dia wujud sebagai molekul neutral. Ini adalah sebabnya. Okey, seterusnya untuk kekonduksian elektrik. Ingat lagi tak? Sebatian kovalen tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Okey, kenapa? Sebab yang sama. Kerana dia wujud sebagai molekul neutral. Tiada ion yang bebas bergerak. Dia tak ada ion yang bebas bergerak. Okey, dan yang ketiga, dari segi takat lebur dan juga takat didih. Secara umumnya, takat lebur dan takat didih adalah rendah. Ini untuk sebatian kovalen. Okey, kenapa? Kenapa takat lebur dan takat didih untuk alkana, alkena dan alkuna adalah secara amnya rendah? Ingat lagi tak? Untuk sebatian kovalen, adanya daya tarikan yang lemah, iaitu daya van der Waals. Kalau pelajar ingat baliklah, kita rewind semula daya van der Waals. Cikgu van der Waals V. Okey, van der Waals yang sangat lemah. Jadi kat sini takat lebur dan takat didih dia adalah rendah kerana sedikit haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan van der Waals ini. Secara umumnya adalah rendah. Tetapi apabila saiz molekul bertambah, bermaksud bilangan karbon dia bertambah. Bila saiz bertambah, takat lebur dan takat didih akan semakin bertambah. Jadi kenapa takat lebur dan takat didih bertambah apabila saiz molekul bertambah? Jadi sebabnya adalah bila saiz molekul bertambah, mengikut ahli, turutan ahli, jadi daya tarikan akan bertambah kuat. Bila bertambahnya saiz molekul, daya tarikan antara molekul pun akan bertambah kuat. Dia akan rapat-rapat. Daya tarikan akan jadi kuat. Jadi kat sini lebih banyak tenaga haba yang diperlukan. Jadi bila lebih banyak tenaga haba diperlukan, takat lebur dan takat didih akan bertambah. Seterusnya untuk ketumpatan. Ketumpatan alkana, alkena dan alkuna adalah kurang tumpat daripada air. Jadi pelajar, cuba jawab aktiviti 2G. Nombor 1 dan nombor 2. Untuk nombor 1 ni, cuba pelajar lengkapkan keadaan fizik berdasarkan takat didih dan takat lebur yang diberikan untuk alkana dan sebelah sini adalah untuk alkena. Cuba jawab. Seterusnya untuk sifat fizik alkohol dan karboksilik, asid karboksilik. Tadi alkana, alkena dan alkuna. Sekarang untuk alkohol dan asid karboksilik. Ada 3. Yang pertama takat didih. Kedua-dua takat didih adalah rendah. Tapi meningkat bila bertambahnya saiz molekul ataupun bilangan atom karbon per molekul. Takat didih secara umumnya adalah rendah tetapi dia akan meningkat apabila peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Begitu juga dengan asid karboksilik. Keadaan fizik untuk alkohol. 11 ahli pertama, alkohol wujud sebagai cecair. Maknanya majoriti alkohol wujud keadaan fizik pada suhu bilik adalah cecair. Manakala untuk karboksilik, asid karboksilik, 9 ahli pertama untuk asid karboksilik adalah wujud dalam keadaan cecair. Untuk keterlarutan, kita tengok keterlarutan. Metanol, etanol, propanol, iaitu bilangan karbon 1, 2 dan 3 untuk alkohol. Terlarut campur dalam air pada semua kadar. Tetapi keterlarutan ini akan berkurang. Dia tidak boleh larut apabila saiz molekul bertambah. Manakala untuk asid karboksilik, metanoik, asid metanoik, etanoik, propanoik. Sama seperti tadilah untuk alkohol tadi. Dia sangat larut dalam air tetapi keterlarutannya akan berkurang apabila saiznya bertambah. 3 ahli pertama. 3 ahli pertama larut dalam air tetapi bila bertambah daripada 4 dan seterusnya, keterlarutan dalam air akan semakin berkurang. Jadi pelajar, ini adalah uji diri 2.2. Cuba pelajar jawab. Lengkapkan latihan ini. Cikgu akan bincang nanti pada pelajaran yang akan datang.
Okey, terima kasih.